Hello guys, selamat datang ke channel Izami Gadget. So hari ni dekat atas meja studio kita ni adanya sebuah peranti yang aku boleh katakan memang sangat-sangat menarik, memang sangat-sangat awesome, memang sangat-sangat unexpected sebenarnya tau. Dan this might be my current favorite foldable phone untuk masa sekarang ni lah. Yeah, it is a foldable phone. Di mana dekat atas meja ni kita adanya Oppo Find N. Bukan Finding Nemo tetapi Find N. Di mana for timing, this model hanya eksklusif untuk pasaran China dan korang stay tune lah untuk dia punya global release kalau ada. Dan dekat China sana, dia punya harga lebih kurang yuan 9,100 membawa kepada 10,000. Kalau direct conversion lebih kurang RM5,900 membawa kepada 6,300 ke 6,500 lah. Which is boleh dikatakan murah daripada Z Fold 3 ataupun lebih kurang Z Fold 3 lah. Dan bukan itu yang menariknya. Bagi aku, yang menarik tentang Oppo Find N ni adalah at least dia telah menyelesaikan beberapa kelemahan yang ada pada Samsung Galaxy Z Flip 3. At least bagi preference aku untuk sebuah foldable phone idaman aku. Alright, jadi kalau korang tahu lebih lanjut tentang Oppo Find N ni, tanpa melengah masa lagi, let's check it out. Alright, so again, tak nak cerita panjang, kita dah buat unboxing, aku nak tunjuk pada korang, aku nak demo sikit pada korang. Jadi first thing first, ini adalah kotak dia. Nampak mewah, nampak premium, hitam, tulisan pun hitam, agak lebar, meaning that should be banyak perkakasan dalam ni berbanding Samsung Galaxy Z Flip 3 yang lepas ataupun Z Fold 3 lepas. Di mana again, kotak dia macam ni. So bila buka ni, sebenarnya, I'm not sure kamera atas boleh capture atau tidak. Dia akan mengangkat bahagian dalam ni macam mencerun sikit, dia macam presenting macam tu, nampak? Dia akan naik, kalau korang boleh nampak dekat sini. Kalau dia punya gaun kuat lagi, nampak? Dia akan macam naik macam tu. Di mana dekat dalam ni, kalau aku boleh tunjuk pada korang, adanya design for Find and then adanya macam ni lah. Okay, korang letak logo lah dulu. So dekat bawah ni korang dapat dia punya charging brick. Dan dia charging brick dia support untuk pengecasan pantas 33 watt Dan of course ini adalah import set, China set. Jadi kaki dia China import set lah macam ni. Alright, so dekat bawah ni korang akan dapat all the documentations macam ni. Memang kemas hitam semua, nampak macam mewah gila. Okay, kita keluarkan. So korang akan dapat macam korang punya macam, I rasa this is might be my macam apa, VIP punya card. And then ada SIM data tools macam biasa, Oppo punya logo. And then ada dia punya menu yang kita usually takkan baca. Dan last but not least, kat bawah ni korang akan dapat korang punya kabel Type-C. Dan dia menggunakan Type A to Type-C berwarna putih, dan which is agak panjang dan agak berkualiti lah. Alright, so enough about unboxing. Jadi jom kita ke peranti itself. So guys, phone pun dah boot up. Jadi first thing first, aku nak borak pasal dia punya outer design external dia, especially dia punya cover display ni tau. Sebab apa tau, bagi aku, approach yang dibawakan oleh Oppo Find N ni memang jauh sangat brilliant dan especially practical berbanding approach yang dibawakan oleh Samsung untuk Fold 3 dia ni. Di mana first thing first, macam korang nampak, dia punya outer ataupun cover display ni ada AOD, meaning dia adalah AMOLED panel, dan dia menggunakan face unlock dan juga side mounted fingerprint. Kita test dulu. Alright, 1, 2, 3. Tak ada masalah, laju. Face unlock pula, 1, 2, 3. Tak ada masalah, laju. So bila mana korang unlock je, ini adalah outer display dia. Apa yang korang notice berbeza dengan Fold 3? First thing first, dia adalah lebih pendek dan dia adalah lebih lebar. Yes, Fold 3 mempunyai skrin dalaman yang lebih besar, tetapi bila dilipat dalam mode telefon ataupun kompak seperti ini, skrin itu terlampau panjang tetapi terlampau kurus juga, menjadikan pengalaman menaip dekat skrin cover display Fold 3 adalah sangat-sangat annoying dan sangat-sangat memeningkan kepala. Tak percaya? Kau cari mana-mana kawan-kawan kau yang ada Fold 3 ataupun kau pergi kat mana-mana Samsung punya kedai, test out menaip secara normal secara casual, korang akan notice banyaknya error ataupun typing. Berbeza pada approach yang dibawakan oleh Oppo Find N ni, di mana dia menggunakan paparan luaran bersaiz 5.49 inci, AMOLED panel Corning Gorilla Glass Victus dengan resolusinya 988x1972 pixel, aspect ratio 18:9 dengan kadar segar semulanya 60Hz. Yes, 60Hz versus 120Hz yang pada outer display Samsung Fold 3 memang sangat-sangat berbeza. Tapi kalau korang beri pilihan pada aku akan pilih 60Hz dengan practical punya outer display berbanding 120Hz dengan unusable punya outer display. Believe me. Alright, di mana macam korang nampak, again ini adalah display dia. Ada selfie kamera 32 MP, ada top earpiece, dan dekat skrin ni kalau korang nampak, dia punya skrin belah kanan ni adalah curvy. Sikit je, bukan macam curve display, curvy sikit je, menjadikan pengalaman swiping, pengalaman nak back ke gesture adalah sangat-sangat natural. Dan bila nak menaip, again korang buka dekat sini, korang type
Keyboard ini aku pakai Gboard, Google Keyboard. Sangat-sangat lebar. Memang sangat-sangat selesa. Ini membuatkan aku memang dah mula rasa foldable phone adalah practical. So, macam contoh nak menaip Izami, Gadget. Okay, of course ini adalah China punya platform untuk mencari lah. Tak typo, geng. First try tak typo, geng. Mudah. Kalau kau tag kat Fold 3, ke laut. So far practicality memang ikhlas lah. Dan so far tak rasa sangat lah, sebab untuk outer display ni kita tak akan banyak interact sangat. So 60Hz tu noticeable tapi taklah annoying sangat. So far untuk outer display tu dari segi design lain. Okay, dari segi design ni macam korang boleh nampak, frame dia ni semuanya adalah aluminium. Dan dekat sini ini adalah bahagian atas dia. Apa yang korang nampak? Kalau korang biasa dengan foldable phone, dekat bahagian inner punya lipatan, tak ada apa-apa ruang, guys. Rapat sekata, mampat, padat, ketat, guys. Alright, atas dan bawah sama je, guys. Kalau Samsung Fold 3, korang boleh teropong, guys. Korang boleh nampak sikit lah. Dia taklah besar sangat, tapi nampak jugalah. Dan kalau nak kata korang lalukan lidi-lidi halus, so boleh lepas ke atas. Tapi untuk approach Oppo Find N ni, tak door. Settle, rapat mampat kejap lagi kita tunjuk kenapa dekat dalam macam ni boleh rapat macam tu. Tapi kemas lah, yang paling penting. So dekat bahagian atas ni korang akan nampak ada antenna band, dia punya main microphone. Dekat bahagian bawah ni korang dapat dual speaker. Tetapi dia bukannya dual stereo speaker. Aku boleh katakan dia adalah dual bottom firing speaker. Dia ada dua speaker tapi duduk bawah. Lepas tu dia ada port Type-C 33W. SIM card tray, support untuk dua SIM card. Tak ada expandable memory dan juga another microphone. Ada antenna band juga. Dekat sisi kanan, korang akan dapat volume rocker up and down. Dan juga dia punya fingerprint magnet. Fingerprint reader. Fingerprint magnet tu apa? Fingerprint reader merangkap sebagai on-off button ataupun sleep button. Dan dekat sebelah sini, of course, dia punya hinge mechanism lah. Di mana, macam korang nampak, dia adanya design for fine. Tak nampak sangat lah. Tapi, kalau korang boleh nampak, yang paling penting adalah dia punya design hinge ni ada curve kat sini. Menjadikan dia punya design luaran ni memang sangat-sangat compact. Jadi korang boleh pegang satu tangan. Tetapi disebabkan ada lekukan ni, korang boleh letak jari korang kat sini. Grip gila. Korang rasa macam memang tempat untuk letak jari. Memang nice gila. Feels in hand untuk mode lipatan ataupun mode folding memang sangat-sangat natural. Macam pegang telefon biasa je. Walaupun dia adalah dua tebal. Macam dua telefon tau. Alright. Itu adalah untuk depan dan keliling. Now kita move kepada belakang. So macam korang nampak, design belakang dia ni, sebabkan depan pendek, belakang pun pendek lah. Di mana dekat belakang ni, design dia memang sangat-sangat Oppo-ish. Memang sangat-sangat Find X3 Pro punya design. Di mana first thing first, dia ada setup triple camera, 50MP kamera utama. Belakang ni adalah Corning Gorilla Glass Victus juga, tapi ada coating finishing macam ala-ala kertas pasir macam tu, tapi in a good way, cantik. Seriously, kalau reflective dia macam cantik gila. Oppo punya logo. Dan dia punya kamera ni macam Oppo Find S3 lah. Dia macam, dia ada curvy dia. Dia tak petak, dia macam naik ke atas. Memang nice gila. Overall, dekat tangan, design wise, ikhlas. Seriously. Alright. So, macam biasa, foldable phone bila nak buka, sinilah pergi dia kan. So, bila korang buka, kalau korang pegang phone ni sekarang, korang buka ni dia macam dia macam mana cakap dia seamless dan smooth gila. Fold 3 dah refine bagus. Fold 3 punya hinge bagus. Tetapi ada rasa ketat dia bila nak buka tu, ada rasa nak buka something. Tapi this one macam tak tahu nak cakap. Dan benda yang aku suka dah, kalau korang dengar aku cuba dekat mikrofon. Itu bunyi tutup dia. Bunyi tutup dia mewah gila, geng. Dia macam Mercedes S-Class yang ada vacuum punya sistem sedut pintu tu. Kalau lepas pintu dia, sop. Macam itulah rasa dia. Dia punya satisfaction dia. Dia rasa mahal dia kat situ. Alright. So, bila korang buka je, dia akan paparkan skrin dia macam ni lah. Alright. So, korang nampak ini adalah dia punya inner display dia. Alright. First thing first, aku nak tunjuk pada korang. Kalau boleh capture lah. Korang akan nampak macam ada kedut-kedut sikit di tengah tu kan. Tapi korang takkan dapat nampak ataupun rasa bila pegang crease yang macam ataupun lipatan yang macam Fold 3. Fold 3 tu obviously kau tengok bodoh macam ni pun kau akan dapat macam V masuk macam tu. Dekat kamera mungkin kau akan nampak sikit lah, tapi dia taklah se-hardcore macam lekuk pada Fold 3. Tapi seriously, this is the best way punya option. Di mana sebab apa tau? Untuk mendapatkan creaseless ataupun lipatan-less punya benda plus lipatan yang rapat macam ni, dia menggunakan mekanisme yang sama macam ada pada Motorola Razr yang Fold tu. Di mana instead of V-shape punya lipatan, dia ambil macam I punya bentuk tu, macam U punya bentuk punya shape punya lipatan. Jadi bila kau lipat, bila kau lipat phone, kalau korang nampak kan, dia macam U lengkung instead of tajam. Jadi dia tak ada crease yang tajam sangat. That's the mechanism lah yang dia pilih, dan benda tu sangat-sangat practical. Alright. So, dari segi display tak ada masalah. Sebab apa? Dia menggunakan panel yang aku boleh katakan inner display dia agak high spec juga. Di
di mana panel ini display dia adalah bersaiz 7.1 inci. Foldable LTPO AMOLED panel, 120Hz kadar segar semula, HDR10+, ada 1000 nits punya maximum brightness dengan resolusinya 1792 x 1920 ppi. Yes, ada orang mungkin akan prefer Fold 3 punya size yang lebih besar, tapi bagi aku lebih prefer yang ini. Sebab apa? Bila jadi sebuah telefon, dia ada sebuah telefon yang compact, tapi bila aku nak gunakan besar sikit, dia ada jadi sebuah tablet yang tak begitu gigantic. Dia jadi macam sayang-sayang iPad mini yang baru, kecil sikit, tapi korang boleh handle satu tangan dan korang boleh nampak jelas bagi mata yang rabun benda yang patutnya nampak jelas. Dan dekat atas ni terdapatnya dia punya punch hole display juga, 32 megapixel sama. So far, inner wise, aku boleh kata, satu lagi benda kecil yang aku sangat-sangat concern. Kalau siapa yang pakai Fold 3, korang perasan tak bahawa dia dah improve banyak daripada Fold 2, tetapi dia punya skrin dalaman punya screen protector still lagi mudah comot, mudah menangkap cap jari. Mostly korang guna kejap korang kena lap, betul tak? Walaupun dia dah improve banyak daripada Fold 2 punya screen protector. Tetapi untuk Oppo Find N ni, totally, aku tak tahu dia pakai material apa, memang bersih gila. Aku dah pakai sehari lebih, tak comot sangat. Dan korang nampak daripada unboxing tadi, pun tak nampak cap jari. Kalau Samsung punya, dah berkecap. Seriously, itu benda-benda kecil yang korang kena take into consideration lah. Sebab apa tau? Dia punya inner screen protector ni, korang tak boleh cabut suka hati korang. Dia mungkin akan void the warranty. So, kita nak from factory punya yang bagus. And Oppo Find N membawakan perkara tersebut. Alright, so that's all for the design wise, inner dan juga outer. Now, jom aku nak tunjuk korang dia punya OS dia lah. Jadi macam korang nampak sekarang ni, dia menggunakan Color OS. Okay, so ini adalah Color OS 12. Kalau kita pergi masuk dekat dalam setting, okay, about device, Color OS 12, dan ini adalah spek dia 12GB RAM dengan 512GB storage, Snapdragon 888, dan dia ada RAM expansion lah, virtual sampai 7GB. So korang boleh dapat sampai 19GB campur dengan virtual lah. Alright, so far Oppo Color OS A-class. Siapa yang suka customization, this is a good OS. Cumanya, since setakat ini adalah China exclusive new phone, so dekat China dia tak ada Play Store, kat China dia tak main Google semua ni. Mostly adalah China punya app. Disebabkan perkara tersebut, dia punya foldable experience ni tak begitu optimize dengan Google foldable punya Android punya things lah. So ada certain area yang dia tak full screen, ataupun dia full screen nampak janggal sikit. Tetapi aku boleh katakan lack of 40% lah. The rest of 60% adalah sangat-sangat nice. Dan I believe once dia go global, dia akan fix all those things lah. Dia akan ada team global yang akan meshkan dengan Google foldable Android punya benda yang menjadikan dia adalah lebih perfect lah. Contohnya, aku akan tunjuk pada korang. Kita pergi dekat YouTube, alang-alang nak test speaker. Okay, contoh. Ini adalah YouTube lah dalam mode biasa. Okay, so kalau Samsung Fold 3 dalam mode macam ni, okay, katakanlah kita buat macam ni. Okay, so dia dah lepas separuh tau. Kalau Fold 3, kau lipat macam ni, dia akan, bahagian yang player ni akan naik atas. Dia akan adjust bagi betul-betul, bagi dua. Tapi this one tak. Dia akan jadi macam ni. Apatah lagi kalau korang full screen, dia akan jadi macam ni. Duduk situ je duduknya. Jadi jom kita buka dia punya audio. Alright. Okay, so ini adalah dia punya display dah. Okay. Alright dah kan. Okay, ini adalah maximum should be. Alright. Dan speaker di bawah saja. Alright. Okay, so far bila tutup dia akan sambung ke depan, bila buka dia akan sambung ke dalam lah. So far speaker wise dia tak rasa stereo, tapi bunyi wise kuat dan cukup well tuned. Jadi bagi siapa yang concern mungkin nak stereo punya experience, this one not offer you lah. Tapi speaker dia cukup okay, cukup bagus. Alright, that's about the speaker and juga all the design lah, and juga OS dia. Now kita berbicara pasal kamera. Alright, sebab apa? Oppo pun kamera dia mantap juga. So, untuk Oppo Find N ni, macam aku cakap tadi, dia ada satu kamera kat luar ni, 32MP, satu kamera selfie kat dalam juga, 32MP, dan juga triple kamera dekat belakang ni. Di mana kamera utama dia adalah 50MP f1.8, ada PDAF OIS. Kamera kedua dia adalah 13MP telephoto, ada 2 kali optical zoom, tak ada OIS. Kamera terakhir dia adalah 16MP f2.2, ultra wide angle pun tak ada OIS. So far dia boleh merekod sampai 4K 60fps. Jadi untuk itu, jom kita tengok sampel kameranya.
Ini adalah rakaman video selfie kamera outer punya display, di mana dia boleh merekod sampai 1080p saja maximum resolution. So, hilang suara. So, how does the quality di hari Sabtu yang sibuk di Bandar Melaka ni? Adakah exposure dia overblown ke tak overblown? Korang boleh komen dekat ruangan komen dekat bawah. Jom jalan-jalan. Now berbicara pasal performance ataupun prestasi. So korang dengar tadi Snapdragon 888 12GB RAM dengan 512GB storage, ada virtual additional punya RAM lagi. So how does that translate into day-to-day activity punya performance? So far so good. Flagship level tak ada masalah, day-to-day activity A class. Dari segi AnTuTu benchmarking, markah dia adalah sekitar 780,000 sejajar dengan Snapdragon 888 punya markah. Dari segi gaming, PUBG Mobile korang boleh dapat Ultra HD dengan Ultra punya refresh rate dengan smooth extreme punya grafik, manakala untuk Mobile Legends korang boleh dapat Ultra dan juga HD, HFR semua korang boleh on lah. Genshin Impact boleh dapat highest setting dengan tak ada masalah, tak ada frame drop. So far so good. Sedang cerita game day to day activity A class. Performance wise tak ada jeopardize. Manakala dari segi bateri pula 4500 mAh dengan pengecasan wire 33W, pengecasan wireless 15W dan juga reverse wireless charging 10W. Bagi aku day to day tak ada masalah. Phone ini ataupun foldable ini nak last a day bukan easily, can do. Tetapi kalau korang banyak guna inner display, dia akan cepat drain lah. Tapi a bit better daripada Samsung Fold 3 punya optimization. This is a bit better. So far tak ada masalah lah. Nak charge pun lagi laju daripada Samsung lah. Dan nak wireless charge pun agak laju. Dari segi lain-lain tak ada apa-apa lah. Dia tak ada IP rating macam Samsung. So just bear in mind, walaupun Oppo claim bahawa dia ada buat ujian, this is a bit water resistance, plus resistance, spill resistance. Bagi aku jangan ambil risiko. Dia tak ada IP rating, mini set tak ada IP rating lah, kalau benda tu concern korang. Tapi so far, that's all I can tell you about Oppo Find N punya performance. So secara konklusinya, kalau kau tanya pada aku, okay Abang Izami, kalau antara Fold 3 dengan Find N ni, mana satu yang aku lebih prefer? Kalau kita katakanlah bahawa both adalah global dan dah matured dia punya OS semua, aku akan go for this Oppo Find N. Because of this outer ataupun external punya factor. Because of what tau? Yes, bagi aku, foldable phone ni dia ada dua sisi lah. Sisi yang tablet dan juga sisi telefon. Should be between these two side, kita sepatutnya boleh gunakan as a telephone dan juga as a tablet. Tetapi macam Fold 3 Samsung, dia more towards tablet. Meaning that bila jadi telefon dia tak praktikal, tapi bila jadi tablet dia best. So I'm not that type kind of person nak guna foldable lah. Aku most of the time akan nak gunakan inner display bila benda-benda perlu. Contohnya nak baca benda-benda kecil, nak baca dokumen, nak sign dokumen, nak tengok movie mungkin. Tetapi most of the time, day to day activity, bala WhatsApp, I prefer phone punya mode. Jadi macam Oppo Find N ni, bila kau nak guna phone punya mode, dia praktikal, tak ada masalah, cukup besar, cukup lebar, tak melampau panjang dan sangat-sangat selesa. Bila sampai masa aku nak sign dokumen, buka, cukup besar. Taklah begitu besar, cukup besar. Enough for me.
Alright, walau bagaimanapun, kita nantikan dia punya global release. Hopefully ada global release. Sebab apa? This is a good offering. Cumanya, I'm not sure whether dia berjaya tak melepasi ke global punya benda lah. Walau bagaimanapun, kita stay tune je lah nanti. So guys, thank you for watching. Kalau anda kata korang suka video-video benda-benda yang rare macam ni, korang boleh keep support Minah dengan tekan butang subscribe kat bawah. Butang lonceng kat sebelah dia, dan sampai bertemu lagi di video akan datang. Macam biasa guys, Assalamualaikum. Ciao.